teknik-teknik penggunaan untuk menjayakan aktiviti kecil ni dalam satu kaedah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siri video KIK. Saya Muhammad Ihsan Amin, Ketua Perinding Produktiviti dan Kualiti UNO-Q Consult Enterprise. Kali ini saya akan berkongsi mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam penghasilan projek KIK. Sebelum ini kaedah, tapi kali ini teknik-teknik yang digunakan dalam penghasilan. Jadi tujuan perkongsian ini saya akan menjelaskan maksud teknik, radah-radah pengurusan yang digunakan dan template-template kaedah yang digunakan jika kita menggunakan satu-satu kaedah itu. Baik. Jadi maksud teknik. Jadi maksud teknik adalah penggunaan radah pengurusan ataupun template kaedah untuk melaksanakan satu proses ataupun aktiviti dalam satu kaedah itu. Jadi dalam kaedah, proses kaedah itu menggunakan beberapa teknik untuk kita melaksanakan satu pelaksanaan penghasilan projek KIK secara keseluruhannya. Jadi bulatan yang kecil-kecil ni adalah teknik-teknik penggunaan untuk menjayakan aktiviti kecil ni dalam satu kaedah. Okey. Yang pertama, radah pengurusan. Ini bagi untuk kumpulan KIK wajib untuk kita kuasai ataupun kita ketahui sekurang-kurangnya. Radah pengurusan ini kita berasal daripada ataupun sokongan ataupun memudahkan kita dalam pelaksanaan analisis ataupun merekod ataupun menunjukkan hasil analisis dan sebagainya di dalam KIK. Asasnya adalah yang kita sebut sebagai 7 old tools dan 7 new tools. Jadi kita kena jelas. Jadi alat-alat kawalan ini adalah alat kawalan yang pernah membaikkan kualiti, yang digunakan apa saja kaedah yang kita gunakan, kita boleh menggunakannya sebagai memudahkan kita melaksanakan suatu proses dalam kaedah kita itu. Contohnya kertas semakan, carta, jadual, gambar raja, histogram, raja sebab akibat. Tapi raja sebab akibat dia lebih khusus kepada kaedah PDCA. Dekat tempat lain ataupun menggunakan kaedah design thinking ataupun blue ocean strategy, kita tak menggunakan raja sebab akibat. Ataupun raja sebab akibat ni popular dengan raja tulang ikan. Dia gunakan khusus untuk kaedah PDCA. Yang lainnya seperti raja hubungan, Pareto pun boleh kita gunakan, metrik PDPC ataupun plan decision progress chart, dan banyak lagi yang lain selain daripada yang tertera di slide ini. Kita boleh rujuk pada quality tools. You just browse the quality tool, di situ ada nama dan bagaimana cara membentuknya, apakah tujuannya dalam kita melaksanakan, dan kita bagaimana kita gunakan radah-radah ini dalam melaksanakan aktiviti penghasilan. Ada juga teknik-teknik yang lain yang besar yang kita gunakan dalam penghasilan projek itu. Terutamanya yang pernah saya ada satu video khusus untuk teknik brainstorming, itu satu kaedah interaksi pemikiran dan pengumpulan idea, iaitu teknik brainstorming. Itu boleh juga satu teknik benchmarking untuk kita mengumpul amalan-amalan terbaik daripada rakan-rakan strategi kita
ataupun daripada pesaing kita. Teknik analisis 5W1H untuk kita menjelaskan suatu perkara, SMART, teknik SMART, specific, measurable, attainable, reliable, and ada time frame. Bagaimana kita nak menjelaskan ataupun analisis untuk bagaimana kita nak melaksanakan sesuatu idea itu, bagaimana kita nak mencabar kesuburan idea itu melalui sampel, bagaimana kita nak melihat kekuatan dan kelemahan cadangan kita itu menggunakan SWOT. Itu adalah teknik-teknik. Ada banyak bagai lagi teknik yang ada. Jadi radas pengurusan maksudnya ialah apakah alat-alat kawalan dan penambah kualiti yang kita boleh gunakan. Cuma saya ingatkan tadi, dalam konteks ni untuk pelaksanaan KIK, Raja sebab akibat dia khusus untuk PDCA, tidak untuk Blue Ocean Strategy dan design thinking, dan yang lain kita boleh gunakan di semua kaedah. Demikian juga dengan teknik-teknik brainstorming, benchmarking, 5W1H, SMART, Scamper dan sebagainya. Boleh digunakan untuk apa juga kaedah pelaksanaan atau kaedah penghasilan satu projek. Mungkin peristilahan baru ataupun saya cuba jelaskan dengan lebih jelas, iaitu penggunaan template satu-satu kaedah itu, terutamanya dalam design thinking dan Blue Ocean Strategy. Dia ada template khusus yang perlu kita gunakan untuk kita melaksanakan aktiviti ataupun melaksanakan proses kaedah tersebut. Jadi antara template design thinking ialah peta persona yang menjelaskan apakah kegirangan dan keresahan pelanggan, bagaimana dia melihat sesuatu, bagaimana perasaannya, bagaimana pengharapannya. Kemudian jadual POV ataupun point of view, bagaimana kita merumuskan satu-satu keperluan pelanggan ataupun persona itu menjadi satu cabaran ataupun projek sebenar kita untuk kita laksanakan. Seterusnya antara yang lain ialah jadual perancangan pembangunan inovasi. Dia mesti apakah keperluan-keperluan untuk kita merancang bagi membangunkan inovasi itu, supaya yang kita katakan tadi dalam design thinking ialah inovasi yang memenuhi keperluan, dan di sini dia shortcut uji cuba dan promosi, tetapi dia terus boleh digunakan kepada pelanggan. Dalam Blue Ocean Strategy yang digunakan template Blue Ocean Strategy, Canvas Strategy, Grid ERRC ataupun peta PMS, carta bubble 3 tiers bukan pelanggan, banyak lagi di situ, ada 12. Kalau bukan ada 8 silap saya, ada 8 template yang memang sudah termaktub di situ. Ada setiap perjalanan kita ataupun langkah kita dalam proses kita mencipta inovasi nilai itu ditentukan apakah template ataupun yang juga dinamakan tools Blue Ocean Strategy yang kita kena gunakan. Dia tak boleh tidak sesuai untuk dicampur aduk dengan mungkin dengan contohnya nak masukkan rajah tulang ikan tu dah mustahil lah kan. Tapi usaha kita seboleh-bolehnya ada turutan-turutan template yang wajib kita gunakan untuk melihat proses Blue Ocean itu secara teratur. Itu adalah template kaedah yang khusus untuk satu-satu kaedah itu. Contohnya untuk PDCA ada rajah sebab akibat ataupun rajah tulang ikan. Untuk kaedah Blue Ocean Strategy ini template yang perlu ada. Dan untuk Blue Ocean Shift ini adalah template yang perlu ada. Jadi template ini disokong
oleh yang di atas tadi itu, ataupun berapa radas pengurusan ataupun quality tools untuk kita memudahkan lagi analisis ataupun mempamerkan atau menunjukkan hasil analisis kita sebelum kita rumuskan menjadi kita masukkan rumusan itu dalam template besar satu-satu kaedah itu. Jadi itu saja. Jadi saya harap perkongsian ini mengenai teknik yang digunakan jelas. Maksud saya mengenai teknik dan bagaimana kita nak menggunakan satu kaedah itu dan disokong oleh penggunaan teknik dalam proses-proses kaedah itu untuk penghasilan projek KIK. Kita akan bertemu lagi dalam video akan datang bertajuk keberhasilan KIK. Oleh itu, jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai perkhidmatan kami. Uno Q Consult Enterprise, sila layari www.unoqconsult.com. Sekian, Assalamualaikum dan teruskan mencipta kecemerlangan.